Dah. Mana malaikat rahmat akan tak tak bagi rahmat tu kalau kita tak melagu tu cerita tu. Rabbi syrah li sadri. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan dan saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah saya kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana umat kekasih dia. Di antara semua nabi, rasul, maka Allah pilih nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Mursalin. Ketua, Allah pilih Nabi kita ni jadi ketua bagi semua Rasul-Rasul, Imamul Anbiya, dan jadi imam bagi semua Nabi-Nabi. Padahal Al-Quranul Karim Allah sebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebut dengan nama lakab, tidak panggil nama terus. Mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain-lain, rasul lain Allah panggil nama. Musa alaihi salam walaupun boleh kecek kalam dengan Allah Taala, kalimullah, tapi Allah panggil dia ya Musa. Ulama kata 500 kali nama Nabi Musa AS dalam Al-Quranul Karim. Dan ada tiap-tiap juz Al-Quran kisah cerita Nabi Allah Musa AS. Nabi Ibrahim walaupun Khalilullah, Allah Subhanahu Wa Taala panggil juga ya Ibrahim. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih Nabi kita jadi Habibullah, kekasih. Allah panggil nama Nabi kita dalam Al-Quranul Karim. Ada semua ulama kata 217 tempat. Dan tiap-tiap tempat yang Allah panggil itu panggil dengan nama lakab. Ya ayyuhan Nabi. Molek. Allah panggil nama Nabi kita. Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhar Rasul. Ya ayyuhal Muzammil. Ya ayyuhal Muddathir. Ini semua nama Nabi-Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi umat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana kelebihan fadilat umat ni ada sebut dalam kitab Zabur
bagi Nabi Daud. Ada tulis tersebut dalam kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam, Injil bagi Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam Al-Quranul Karim, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulia dah. Lepas tu Allah bagi umat. Umat ni pun umat mulia. Sehingga Nabi dulu-dulu pun minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta nak jadi Nabi bagi umat ni. Maka Allah tak bagi. Dan ada Nabi juga tak kurang pada 70 orang Anbiya, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, telah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tak boleh jadi Nabi pun tak apalah, bagi umat ni jadi umat. Mari nak jadi umat. Karena mulianya umat. Nah, kita mulia tu mulia. Nah, bukan dengan sebab pangkat. Dalam umat ni pangkat besar, harta banyak, keturunan molek, nasab, bako molek. Nah, tapi mulia kitanya nisbah dengan sebab agama. Allah mulia kita dengan sebab agama. Bah agama umat dulu pun ada, Nabi dulu pun ada agama. Allah bagi kerja agama. Tapi kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kerja kita kerja agama dah, tapi Allah bagi besar. Sebab kita mulia, kerja tu besar. Nah, Nabi pun Allah pilih Nabi besar. Nabi lain-lain Allah sebut dalam Quran, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kebanyakan Nabi Allah hantar mari untuk kaumnya, untuk satu-satu kaum puak dia. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Nabi kita, Allah tidak sebut kaum. Nah, Nabi kita ni bukan panggil umat ni, panggil kaum dah. Nah, Allah potong habis. Kaum daripada umat dulu-dulu, Nabi dulu tu Allah potong habis. Perkataan kaum, puak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebut nama. Nah, kita ni sebagai umat. Dalam Quran sebut nama umat Nisa ya. Allah sebut umat. Bahawa Allah hantar Nabi kita, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah hantar Nabi kita ni nombor satu untuk semua manusia. Nah, bukan kaum dah. Bukan suruh Nabi kita mari untuk baki kaum ni, kaum Mekah, ni Madinah, ni Hijaz, negara-negara Arab. Nah, Allah sebut Nabi kita ni mari dengan bawa rahmat kepada seluruh alam. Walaupun Nabi tak mari Jala, tak mari di Thailand, Malaysia, tapi Nabi kita mari dengan rahmat, kasih sayang. Nah, kepada alamin, seluruh dalam alam, umat duk mana. Nah, Allah hantar Nabi kita, walaupun tak sampai situ, tapi fikir Nabi. Nah, kerana Nabi kita mari ini dengan 3 perkara yang mana Allah tak bagi pada Nabi dulu-dulu. Nah, Allah bagi Nabi dulu 2 perkara ya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah bagi 3 perkara. Nah, nombor 1 Allah bagi Nabi kita mari fikir din, fikir agama wis sempurna. Nah, Nabi dulu-dulu mari fikir agama juga, tapi tak ada sebut kata agama sempurna. Oh, Nabi Ibrahim mari dah Khalilullah, agama sempurna. Nabi Musa mari dah Kalimullah, agama sempurna. Dah Allah tak sebut. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari fikir supaya agama ni sempurna.
Nah, kerana Nabi kita ni Nabi penghabis dia. Tidak ada Nabi lagi selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita mari buat usaha, fikir. Nah, Nabi kita risau Nabi kita usaha di atas agama sehingga sempurna. Walaupun mari sebentar. Nabi Nuh alaihi salam mari lama. Nah, tapi Allah tak sebut kata kedatangan Nabi Nuh alaihi salam, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwah kaum aku malam lagi, siang hari lagi. Sebab tu agama boleh jadi sempurna. Tak. Nah, pas mari atas Nabi Nuh mari, umur dia saja pun 1000 tahun lebih. Buat dakwah saja 950 tahun. Malam lagi, siang hari lagi buat dakwah. Tapi orang yang boleh sikit sangat. Kerana Allah hantar dia untuk kaum. Nah, untuk kaum dia, puak dia. Lepas tu boleh. Dalam masa Nabi Nuh AS, dalam tafsir Ibn Katsir bagi tahu, masa dia tu 400,000 dah masuk dalam kaum dia berlakon. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Mari kaum aku, mari puak aku, mari kita sembah Allah, ibadat kepada Allah. Ya, kalau mung tidak ibadat, aku takut Allah akan hantar azab azim, azab yang besar. Nah, timpa kepada kamu. Maka orang-orang kaum dia yang ikut Nabi Nuh AS sikit ya. Nah, sikit sangat bilangnya, 80 orang lebih. Orang lain 400,000 lagi. Tak ikut Nabi Nuh AS. Macam-macam tuduh kata kepada Nabi Nuh AS, gila lagi, bodoh lagi. Nah, tapi Nabi Nuh dengan sabar. Nabi yang paling sabar, Nabi Nuh AS. Maka Allah SWT tergelar umat dia, kaum dia tu 400,000 tergelar dalam air. 6 bulan Allah hantar air mari, banjir, tufan Nabi Nuh AS. Daripada 10 Rajab sampai pada 10 Muharram. Nah, mati habis. Buat dakwah lama. Tapi nak ambil kaum dia tu pun tak boleh ambil. Boleh sekadar 80 orang lebih. Kalau banding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari, umur sikit Nabi kita 63 tahun. Lebih lagi buat usaha agama dakwah sikit. Nah, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi boleh dengan nama umat. Nah, dengan nama umat. Karena Nabi kita mari fikir agama. Nak buat sempurna agama. Jom tak makan, tak rehat, tak ada rehat, tak ada makan sempurna. Kadang-kadang suap semuluk roti. Fatimah bagi roti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakar roti, bubuh dalam kain, bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ayah dia tak makan, cobek roti, Rasulullah cobek bubuh dalam mulut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai Fatimah, roti mulut pertama hak suap masuk dalam mulut ayah kamu selepas daripada 3 hari dah tak ada makan nekat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tuan-tuan. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, isteri Nabi, nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Khadijah meninggal dunia, bukan Nabi susah isteri Nabi Khadijatul Kubra radhiyallahu anha tidur tak kepala atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pakaian, sedangkan dia perempuan yang paling kaya. Tapi habis untuk agama. Nah,
Nabi telah didik isteri dia. Bui pahal agama, bui korban atas agama, risau atas agama. Sehingga semua harta dia habis untuk agama. Hari mati dia, Khadijah mati tuan-tuan. Tapung saja baju. Ada tapung-tapung daripada daba sampai kepada kaki. Baju hak tapung. Berapa? Ulama tulis 300 lebih tapung tu. Bukan bini najuk oboto dah. Bukan bini amil dakwah. Nah. Bukan bini ustaz tu guru dah. Bini kekasih Allah. Nah. Susah kerana agama. Allah bila dia kasih, dia beri orang tu susah. Habis harta, habis masa untuk agama dia. Kerana benda lain semua tak ditupai belaka. Kita habis pun habis peri je. Habis saja. Habis atas rumah, habis atas motor, kereta, basikal, kebun. Habis makan, minum. Kalau tak kait dengan agama, semua peri belaka tu. Nah, tapi kalau habis dengan agama, bukan makan, minum. Tahi uta tu Allah beli lagi. Tahi. Nah, orang-orang kalau habis atas agama, berok dia, kecing dia. Semua Allah beli belaka. Inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Jadi, Nabi tahu, fikir atas agama ni kerana nak beri mulia. Nak beri agama sempurna. Agama tak akan sempurna kalau tidak ada fikir atas agama. Lebih lagi kalau tak ada usaha atas agama. Lebih lagi kalau tak ada korban. Buat pengorbanan atas agama. Lebih lagi kalau tak ada susah atas agama. Lebih lagi kalau tak ada menangis. Tak ada tangis, tak ada teriuk atas agama. Oh, jauh. Nak beri agama tu sempurna jauh. Kerana Allah buat tertib ni, agama dia mari. Nak jadi sempurna tu, tua-tua tengok. Nah, kesusahan Nabi kita, isteri dia, sahabat-sahabat, tua, menantu, cucu. Nah, dalam keluarga Nabi itu semua susah. Nak boleh sebut nama kata agama sempurna. Lepas tu Allah tinggi, mulia. Mulia dengan sebab harta sebentar ya. Ketika kita ada harta ya. Orang tabik, orang saing dengan kita, baik dengan kita. Kerana nak tipu, nak makan nasi kabu kita ya. Nak makan nasi belau, nak suruh kita belanja teh kepada dia. Dia saing dengan kita, bahawa kita ada duit. Oh, berat takut, paling pun dok tu. Kalau habis duit. Dia sebentar. Orang ada pangkat seperti juga sebentar je. Pangkat dia. Orang tabik dia masa ada pangkat. Nah, bawa habis pangkat habis. Maulana Mustaqim. Dia bayar sekali di Kelantan. Nah, Masjid Dusun Raja. Ada buat jo di sana. Lepas tu saing dia, saing rapat dia, sahabat qarib dia. Nah, almarhum Menteri Besar Kelantan. Nah, Menteri Besar Kelantan, Ustaz Ni Aziz. Dia mengaji di Uban juga. Nah, dia mengaji di Uban. Masa hamba balik mari daripada India, balik sekali dengan dia. Dia habis di Uban, mari di Bangladesh. Masa Bangladesh tahun 70 dia terjemuh. Lepas tu wak balik dia mari. Nah, kita pergi Bangladesh, balik mari wak singgah di Golok. Dia masa tu dia keluar 40 hari dah. Singgah di Golok. Bagi dia baca khutbah jemaah. Jadi tu imam semaya. Lepas tu dia balik pergi. Lepas tu kita pun ada hubungi jemaah Bangladesh mari pun wak pergi rumah dia. Masa belum jadi menteri besar lagi. Bahawa dia boleh pangkat, boleh menteri besar. Nah, Allah bagi juga. Nah, pangkat hak dunia. Lepas tu dia pun kau telucu, sikit-sikit telucu daripada dakwah. Nah,
Mengajar ada lagi, tiap-tiap malam Jumaat dia mengajar di rumah dia. Nah, di balasah dia. Dia jadi imam sendiri semaya subuh. Ada orang mari ramai-ramai. Tapi dengan dakwah ni tak ada dah. Kau tak ada. Kerana dakwah ni dia kena susah. Untuk hidup agama ni Allah hantar dakwah. Susah. Dakwah ni kena susah supaya nak beri agama tu hidup. Wujudud dakwah, wujudud din. Ada dakwah baru agama tu ada. Dia agama ni dia mari tupai dakwah ya. Wujudud dakwah, hayatud din. Ada dakwah, agama akan jadi hidup. Agama ada dah, tapi agama tak hidup. Bila dakwah mari, agama jadi hidup. Nah. Maka orang tinggal, dia pun tinggal dakwah, tinggal. Hak lain ada cukup, taklim ada, ibadat ada, zikir, khidmat ada. Lepas boleh jadi menteri besar pula, Masya Allah. Jemaah Maulana Mustaqim, saing dia. Hak ngaji sekali di Dioban. Mari. Lepas tu kita bawa pergi di Dusun Raja, buat ju. Pak Maulana Mustaqim ajak pergi khususi dia, kerana dia saing rapat. Dia khususi masa tu, dia jadi menteri besar dah. Bawa mari, dia pun mari dengar bayar. Maulana Mustaqim pun bayar. Maulana Mustaqim pun, dia orang bayar-bayar ni, tak boleh kira, dia gerai belakang tu. Nah, bawa gerai mari, gelap mata. Kata kok gerai pun tak berasa. Nah, bukan nak kata, tapi tertubi. Bila mari gerai. Nah, orang tidur dengan orang tidur. Klik 40 bulan tu tak khabar, bukan nak kekoh, tapi mari gerainya kekoh habis tu. Nah. Kekoh dengan tak khabar. Bayar pun seperti juga, bukan nak kata kok gerai, tapi mari gerai. Maulana Mustaqim pun mari gerai, duk tengok Ustaz ni Aziz tu duduk depan dia. Maka Maulana Mustaqim kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemuliaan ni duduk dalam agama je. Agama ni mulia, tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tertinggi, tidak ada apa nak lebih tinggi pada Islam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala banding dalam Al-Quranul Karim binatang-binatang. Sedangkan binatang ya, kerja dia nafsu, makan, minum, tidur. Tapi oleh kerana ada kaitan hubungi dengan agama. Ya, serumung. Ada kaitan dengan agama. Serumung. Allah turun satu surah, Suratul Naml dalam Al-Quranul Karim. Kerana kena suka pada perkataan serumung tadi. Sebab tu bakal serumung Allah muliakan daripada dulu lagi. Sapalla ni. Sapalla ni pun serumung pergi Mekah tak kena belanja tu. Tak kena belanja, tak kena habis duit. Manusia pergi Mekah kena bayar. Kau kapal terbang, kau kapal air. Sumuk pergi tak kena bayar. Sumuk duk jalan cari makan di negeri Balakh dalam Erop. Cari makan. Lepas bunyi kapal terbang lalu. Lepas sumuk tu duk kecek sama dia. Bunyi sorok gapo. Ada melekat. Dia semua kita ni ada melekat belakang tu. Maka melekat jawab tu sorok. Dia bawa orang daripada satu negeri pergi Mekah. Orang nak pergi buat haji. Pas umuk tu tanya sama dia, Mekah ada gapo? Melekat tu juga terus jawab, Mekah ada Baitillah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pakak pergi tawaf di Baitillahil Haram. Pas orang tengok Baitillah saja pun mereka kata boleh pahala dah. Tak ada buat, tak ada tawaf, tak ada semaya. Tengok saja. Nah, sekali lah pejam mata buka tengok, boleh 20 rahmat. Tengok Baitillah. Lepas tu kalau orang semaya pula, boleh 40. Kalau orang tawaf pula, boleh 60. Tiap-tiap hari 120 rahmat. Allah turun di Baitillah. Orang-orang ni pakak geri belakang. Sumuk pun niat.
Allah, kalau boleh ya Allah, atalah aku kata nak pergi Mekah. Semua nak pergi Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada kira. Nah, bukan manusia saja niat atas kebaikan, benda binatang pun kalau niat molek, maka Allah ambil. Semua dari Allah hantar burung pati mari. Mari singgah situ, mari cari makan burung pati. Burung pati pun tak ada niat. Nah, dia turun mari cari makan, cari belalai-belalai, cari ulat bulu dan cari binatang-binatang ulat-ulat. Duk kai. Nah, di daun-daun. Maka serumuk tengok. Allah perintah. Serumuk tadi jalan kok kaki burung pati tadi naik. Duk selik bawah sayap. Burung pati tadi makan sudah terbang. Maka Allah perintah burung pati terbang daripada Iraq negeri Balakh. Terbang wagi sekor serumuk hak ada niat tadi. Pati ini dia boleh terbang jauh. Terbang pergi Sapa di Mekah. Lepas tu berhenti atas Baitillah. Burung pati tu berhenti atas Baitillah. Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Maka bunyi suara orang duk tawaf Baitillah. Serumuk pun terbit mari tengok. Oh, ni lah Baitillah. Hak dia niat nak mari Mekah. Dia pun jalan turun kok kaki burung pati. Turun atas Baitillah. Bila turun, sumuk pun buat tawaf kata. Tawaf atas Baitillah. Orang tawaf bawah. Tapi sumuk ni Allah beri mulia kepada dia. Kerana niat dia baik. Allah beri tawaf atas Baitillah. Dekat je lah. Kita manusia ni kena tawaf kadang-kadang setengah kilo. Nak boleh 7 keliling. Kena guna masa. Sejam, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam kalau orang ramai. Sumuk ni Masya Allah. Keliling siapa setakut. Keliling siapa setakut. Duk tengok orang duk baca sumuk pun Masya Allah. Boleh tawaf tengok orang. Pas sumuk pun akik tangan doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku mari sore aja ya Allah. Mengata mari boleh tawaf di Baitillah. Kalau boleh ya Allah, hatalah puak-puak aku kaum sumuk ni atas mari kata Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kabul, terima doa dia. Doa sumuk tadi Allah terima. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun natalah sumuk. Kampung orang duk jalan, duk eceh. Bawa dokong masuk, sumuk pun duk dalam tu atas perak takar pergi Mekah tu. Orang buah wadriya pun sumuk ada duk dalam tu, buah dalam kotak atas pergi Mekah. Naik kapal seperti juga. Kapal terbang, kapal air, kapal laut. Boleh pergi Mekah. Orang buka nak makan buah durian, buah dokong, lasak, moktel di Mekah tu. Sumuk pun jalan tu pergi. Boleh pergi haji, sumuk tak tahu banyak mana setahun-setahun. Dengan niat dia betul. Sumuk tadi. Allah pelihara sumuk ni kerana dia buat dakwah tu. Dalam Quran, sumuk buat dakwah. Masa Nabi Sulaiman AS jalan. Panggil puak-puak dia masuk lubang bangat. Nak selamat sumuk dia. Allah suka secara tu. Sumuk boleh pergi haji. Pak kita ni orang tuan-tuan. Allah perdu haji. Tapi oleh kerana tak ada niat. 60 tahun dah umur nak habis dah. Tak lagi haji tu. Pahak ada duit, belana ada duit. Tak lagi haji. Kerana tak ada niat. Nak pergi haji pun tak ada niat. Lebih lagi dakwah. Kita tahu dakwah ni sempurnakan agama. Allah beri agama sempurna dengan dakwah. Kita kelih dengan mata dah. Allah buat beri nampak kesempurnaan dan tinggi. Nampak tinggi dengan agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah buat fikir atas agama 23 tahun. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan agama. Allah tinggi secara mana tu? Kemuliaan dengan sebab agama. Kita pun nampak. Allah pilih sahabat-sahabat
bukan Nabi. Orang minum arak sebelum sahabat, judi, curi, zina, mabuk, penjahat, perokok, penyamun, penipu, pembohong, ada belaka dalam dia. Tapi oleh kerana ambil agama, lepas tu usaha atas agama. Kalau ambil saja agama, tak ada usaha, oh tuan-tuan, tak usah ngigar, tak usah mimpi lah kata nak sempurna. Dia tak akan sempurna. Dia Allah buat sunnatullah, sunnah dia, hak dia tak tukar. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnatullah, sunnah, cara hak dia buat. Nak beri agama sempurna, nak beri nama umat, nak beri nama satu ni, Allah tidak tukar. Balah mana agama mari dulu dengan air mata, dengan darah, dengan pengorbanan, dengan tadhiyah, dengan mati ribu-ribu nabi-nabi, rasul mati. Nak beri agama sempurna. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, berapa darah tubik daripada tubuh Nabi. Pakaian Nabi sendiri, isteri Nabi sendiri. Mati, kain buku mayat pun tak ada. Nabi kita mati, tuan-tuan, wafat, pelita nak cucuk lampu pelita dalam rumah tu pun tak ada. Masa tu pakai minyak zaitun ya, tapi tak ada duit, tak ada. Nak cucuk pelita lampu dalam rumah tu pun tak ada. Mati, Nabi duduk dalam gelap, pakai ye pus pasir, nak buku mayat pun tak ada. Ni buat pengorbanan, nak beri agama sempurna. Allah sempurna sungguh. Boleh tengok. 5 perkara Allah bagi pada sahabat. Kerana ada agama, ada kerja atas agama. 5 perkara ni semua orang dalam dunia ni nak belaka. Lebih lagi majlis agama Islam. Cula, Raja Menteri. Bahagian-bahagian agama dalam dunia ni semua ada fikir. Lebih lagi Tok Nebel, Tok Kemenir, Oboto, pemimpin dalam kampung nak berlaku 5 perkara ni. Nak boleh. Sebab semua orang tahu kalau ada 5 perkara ni, senang sungguh. Hak 5 perkara manusia jadi susah. Nombor 1 Allah bagi sahabat kerana pengorbanan susah atas agama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi 5 perkara hadiah. Boleh tengok dengan mata sebelum dia mati. Nombor 1 tuan-tuan, Allah hapus jahiliah. Sedangkan mereka duduk dalam jahiliah. Bukan ngaji agama saja tak, buat usaha. Belajar agama, mengaji agama, usaha atas agama, amal atas agama. Susah kerana agama. Mati anak, mati bini, tinggal kampung, tinggal tempat, tinggal Mekah, hak ada Baitullah, tinggal Madinah, tempat ada kubur Nabi, sahabat sanggup tinggal belakang. Allah bagi dalam masa tu boleh tengok jahiliah ni habis sebelum Nabi kita wafat tu. Allah hapus jahiliah, arak, judi, zina, mabuk, penjahat, peminum, perokok, orang sembah berhala, orang bid'ah, dalalah, syirik, kufur, Allah cabut dengan tunjai-tunjai. Tak ada kena perang. Dakwah mari ni bukan perang, tuan-tuan. Allah hantar satu kerja yang mana dengan kerja ni Allah bagi kekuatan dalam kerja ni, dalam kerja dakwah. So kita tengok siapa nak kembali tengok sahabat. Berhala buat tak ada kena perang ke apa dak. Sedangkan Nabi Ibrahim kena teruk dalam api tu kis katok berhala. Tapi masa sahabat tak ada tuan-tuan. 360 ekor berhala. Lebih banyak pada masa Nabi Ibrahim lagi. Tapi berhala tu orang-orang hak buat tu sendiri ambil buat. Kerana bila agama sempurna mari, orang tak boleh tahan. Dia sepuluh gelak mari. Mari gelak ni tuan-tuan. Tak usah hambak dia tak pergi.
lapu baru dia pergi. Nah, kalau mari sejuk, orang tak boleh tahan, tak kena royak. Sejuk, beli kain selimut lah, beli baju tebal-tebal, tak kena royak. Dia cari sendiri, baju sejuk, kain, selimut, selah tak pada, 2 lak, tidur. Sejuk mari dia jadi sendiri. Orang tu dia cari sendiri untuk nak selamat. Begitu juga panah mari, tak ada kena royak. Panah pakai baju nipis-nipis, tak kena royak. Bukan baju nipis dah, mak saleh telanjir, dia telanjir lagi. Kalau dia panah mari. Orang-orang kita ni kalau panah, dia tak khabar. Begitu juga agama mari ni, kuat agama secara mana? Allah hantar dakwah mari. Lepas tu boleh hapus jahiliyah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dia pergi sendiri ya. Kerana kekuatan dakwah. Allah bagi kekuatan dalam dakwah. Kenapa? Kerana ada 3 dalam dakwah. Nah, nombor 1 kita ada iman. Wujudul dakwah, wujudul iman. Dengan ada dakwah lah iman dia mari. Iman kita akan meningkat. Imam Bukhari dia tulis dalam Sahih Bukhari, al-iman yazid wa yanqus. Sesungguhnya iman ni dia bertambah, dia naik semua, naik. Selagi kita buat dakwah, selagi kita jaga, selagi kita kecek kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah pencipta langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Allah memberi rezeki. Bukan manusia saja, binatang-binatang pun Allah bagi rezeki. Banyak mana kita kecek kebesaran Allah. Banyak itulah kejahatan tu dia hapus. Allah waktu bi kejahatan. Sahabat tak ada ngaji tinggi-tinggi, tapi ngaji dakwah. Kita ni ngaji tinggi-tinggi tapi dakwah tak ngaji tu. Dakwah kita tak ngaji. Sahabat semua ngaji dakwah ya. Buat dakwah. Laki-laki, perempuan, budak, orang tua, orang alim, orang awam, orang kampung, orang bandar, semua buat dakwah. Maka Allah bagi kekuatan pada dia. Terhapus habis jahiliyah dalam masa 23 tahun. Tak ada siapa masa lagi. Allah turun dah ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni turun tuan-tuan 100% orang laki-laki di masjid. Itulah ulama kata kalau nak tengok mana agama hidup, jangan tengok pak orang syarah agama banyak. Jangan tengok pak orang bayar agama banyak. Jangan tengok pak orang ceramah, orang mengajar agama banyak. Molek. Kalau nak tengok tempat agama hidup, kena klik tengok masjid ke. Masjid. Ada orang semaya 100% di masjid. Masa Nabi SAW 100% mari semaya di masjid. Mata buta, orang-orang miskin, orang kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya, mari semaya di masjid. Allah hidup 100% semaya jemaah hidup. Bila hak ni hidup, baru dia hapus hak jahat. Yang kedua tu dia hasil daripada dakwah, dia akan mari amal. Wa amilus salihat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Amal soleh ni tertib dia. Dia mari dia tupai iman. Kalau tak ada iman depan tak sebuah dah. Nak hidup ke amal soleh dia tak hidup tu. Dia amal soleh dia hidup dengan iman. Tuan-tuan buka tengok dalam Quran berapa ratus ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada allazina amanu, baru ada di belakang bila orang ni boleh buat iman dan amal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis salihin. Bahawa Allah masuk dia adalah soleh. Orang tu kena kapuh dua, iman dan amal soleh. Baru dia boleh duduk dalam Allah.
dalam golongan orang soleh. Amal soleh dia mari, dia tupai iman. Apabila amal soleh mari, dia jadi bi'ah. Hak ni, hak nak. Nak buat suasana tu. Amal soleh ni dia boleh buat suasana. Ni laki-laki soleh. Ni perempuan solehah. Dia ada suasana dia. Lepas tu orang tu suasana. Suasana ni dia mudah jaki. Dia mudah jaki. Nah, di masjid sini markah tuan-tuan dulu di sekolah Sulaiman orang Kerabi. Mai buat sekolah. Masa tu musalla. Masjid ni tak ada lagi. Ada musalla buat dengan batai nipung. Dinding dengan jokong, bata jokong. Bila boh mari selai, duduk di tempat sekolah lah ni. Sulaiman tu ambil 14 orang mari. 14 orang mari daripada Kerabi. Orang Sia. Nama seorang orang Sia tu kita kenal duk buat kerja dengan dia, nama Luang Dam. Orang duk panggil Luang Dam kepada dia. Anak murid dia 14 orang. Nu dia duduk rumah Ustaz Nawi. Jalan alik tu rok lakoh kok ni. Dia buat basah duduk situ. Orang duduk perok kambing je alik tu. Dia buat basah dia duduk alik tu. Mari duduk buat sekolah. Pagi-pagi pergi buat petai kelik. Lepas orang duduk mari merkah. Masya Allah, Mastura pun duduk mari merkah. Masa tu Mastura tak ada lagi kok ni. Nah, hamba duduk di rumah Hajiyah beli. Rumah Hajiyah Trewil beli. Tu, rumah ada tangga depan. Mastura dulu duduk situ. Abang Mei Petelung duduk di belakang. Ustaz Mamuk duduk tepi tu. 3 rumah tu duduk jejuk. Orang Mastura mari patah-patah pun kadang-kadang malam-malam mari. Nah, jemaah Mastura masuk, laki-laki masuk. Pak orang Sia tu 2 tahun dia duduk sini. Dia duduk buat sekolah 4 lapis learning. Tengok. Nah, tapi dengan ada suasana, Masya Allah, lama-lama, Luang Dam tadi ada janggut tu, janggut. Orang Sia tapi pakai janggut. Kita ni oleh kerana tak ada suasana, bukan orang Sia, Melayu pun tak ada janggut tu. Kalau Melayu saja tak pun, ni Tok Lebah tak ada janggut juga. Tok Lebah ada. Kita baca dah, Muzahak kita tahu dah. Bah janggut ni Nabi-Nabi semua dah ada Quran sebut. Nabi berjanggut belaka. Sahabat-sahabat berjanggut belaka. Orang baca kitab. Tapi oleh kerana tak ada suasana. Lebih lagi kalau pergi ngaji Mesir tu, licin habis. Tak ada. Pasal suasana tak ada. Luang Dam tu 2 tahun mari janggut panjang. Pak orang Tino dia, oleh kerana dia tengok Mastura, tiap-tiap pagi pukul 7.30 pukul 8 dia tubik. Lakoh retok kayu batenya alik tu. Lakoh mari adik ni nak pergi buat rumah sekolah. Semua orang Tino dia pakai kain sarung, tudung. Katuk mata, buka mata 2 butir, katuk tubuh dengan kain sarung orang Tino. Dia nak pakai telekong hitam tak reti lagi. Tapi oleh kerana ada suasana duk tengok orang Tino duk tudung ni, pas ke dia tudung juga. Siapa? Orang Sia tu. Orang tak ada kalimah. Tapi oleh kerana ada suasana, dia jaki. Pak kita ni oleh kerana tak ada suasana. Mastura ada dalam Quran, tudung pun ada dalam Quran. Wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina ila akhiril ayah, ada dalam hadis Nabi pun ada. Tapi oleh kerana tak ada suasana, tak boleh tudung. Tapi ada suasana, Masya Allah, orang motong ketuk. Pak kita ni orang motong bawa bini Mastura, tudung kita. Pak kita ni ada sekolah Arab, di Golok. Keru, jadi keru. Oleh kerana bawa bini dia keluar jadi Mastura, tudung, pergi ngajar, bini pun ngajar sekolah Sia. Dia pun ngajar sekolah Sia. Ni orang jaring ni. Orang ikut tanding. Hidup Golok. Ngajar sekolah Arab tapi ngajar sekolah Sia. Dalam sekolah Arab. Pakai Mastura, tudung. Hak ngajar Arab, buka habis. Hak ngajar Arab, pakai kain telekung 3 segi. Pakai ye pun nampak body molek-molek belaka. Baju pun ada, belah dada ni pun ada. Hak ngajar Arab, ngajar agama.
Lepas tu dalam tu pakat tulis atas meja. Puak-puak ustazah tulis. Oyak ke keru mastura ni. Guano gitu lalu. Guano berdoa lalu. Nah, siapa duk tudung gitu. Dia mau ngajar sia aja. Tengok kita ni kata, kita ngajar arak. Akhir sekali tuan-tuan, Pak Mastura tu tulis bahasa Thai tok atas meja dia. Saya buat kerana perintah Allah. Allah suruh buat, saya buat. Dan saya buat kerana suami saya. Suami saya dakwah, maka saya pun kena pakai Mastura kerana suami saya dakwah. Lepas tu ada suasana ni tuan-tuan, orang ikut. Lepas kita bila tak ada suasana, walaupun ada dalam kitab, ada dalam Quran, ada ceramah, ada dalam television, ada dalam YouTube, ada belaka. Tapi tak boleh bila tak ada suasana. Nah, duk dengar saja ya. Tapi nak tudung tak boleh. Bini kita nak tudung tak boleh. Bah bukan bini kita, bukan bini tamadad dah. Orang panggil bini ustaz. Nah, tak boleh tudung. Dia bukan kata bini ustaz boleh tudung, bini baba boleh tudung. Bini dakwah boleh tudung. Tak. Bini boleh tudung tu wanisa'il mu'minin. Ulama tafsir, nisa'il mu'minin yakni isteri-isteri orang beriman. Kena tuk laki dia tu dulu beriman, baru bini boleh tudung. Bah kalau tuk laki tak beriman, iman lemah-lemah, oh tak boleh tudung. Nah, dia kena tuk laki dia tu. Tuk laki kuat iman. Pasal apa? Tengok ayat lain pula. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Orang beriman kena jaga diri dia. Jangan mengopak ke orang, jangan cerca orang, jangan kata ke orang, jangan mengoduh ke orang, jangan makan duit riba. Tengok haram, mulut tak boleh kecek benda tidak baik, telinga tak boleh buat, tak boleh dengar benda yang tidak baik. Orang beriman dia boleh jaga diri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa-siapa Nabi kata beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakun khairan, maka hendaklah dia kecek benda baik. Kerana dia orang beriman. Beriman kecek benda tak molek. Pani Nabi sendiri kata, so kecek benda baik, orang beriman. Keceklah benda baik. Oh kalau tak pandai nak kecek baik. Tak apa, aulia smooth. Duk dia tak usah kecek. Selamat lagi. Jadi tuan-tuan dan saudara mulia, orang beriman dia pandai jaga diri dia. Lepas tu yang kedua, dia beriman itulah. Wa ahlikum nara. Boleh jaga ahli dia daripada api neraka jahanam. Lepas tu tuan tengok dalam hadis ulama-ulama duk baca sorak rambut orang perempuan, orang tino, tunjuk ke orang jatuh tengok. Sorak rambut dia kena duduk dalam neraka jahanam 80 tahun akhirat. Lepas bini kita bukan sorak rambut. Tunjuk anak-anak muda kita, anak tino kita duduk jalan bukan sorak. Kalau dia tu laki tak beriman, pok tak beriman, macam mana nak jaga anak dia? Will lepas daripada api neraka jahanam. Lebih lagi orang buka kepala. Nah, buka kepala. Jadi keru ke, jadi karacakan ke, nak tudung tak leh kepala. Oh, mujulah dakwah boleh tudung. Nah, jangan mujur tu tuan. Dakwah ni ada hak dakwah luar, tak masuk dalam. Jangan duk mujur. Dakwah boleh tudung. Oh betul boleh tudung, boleh mastura, boleh jaga anak. Bila mari nikah di Mekah ni 300 ku, 500 ku, 1000 ku. Dah ustaz lah hakik nikah bagi watama 2 tung. Orang pakak makan watama, masya-Allah. Nikah dakwah di Mekah 1000 ku, 10,000 ku. Nah, nampak zahir luar ni, tapi alik belakang tu ada lagi kubah bala lagi 10 ekor lagi tu. Nah, hok dungdang tu ada lagi duk taruh rumah. Bunga-bunga sirih, nasi semangat ada lagi tu. Jangan mujur.
Nah, dia agama ni tak leh, duduk luar tak leh. Dia kena usaha we masuk dalam.